Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fadil Ustaz Amal Hafiz, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bersama dengan Ustaz. Setelah kita beberapa siri kuliah tak dapat bersama atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi dapat duduk dalam majlis ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan kepada Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ni, insya-Allah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat juga kita bertemu untuk menyambung pengajian kita kitab Misbah Al-Munir yang dikarang oleh Tuan Guru Baba Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Ada dalam beberapa muka surat lagi, insya-Allah kita akan khatam. Ya, pertamanya saya mohon maaf kerana dah lama kita tak jumpa daripada puasa kan. Puasa bulan 4 bulan 4, 5, 6, 7, bulan 8, 1 bulan 8 baru boleh jumpa. Ada banyaklah kekangannya, kesihatan, kesibukan dan sebagainya. Maka hari inilah baru boleh jumpa untuk menyambung kitab kita, kitab Misbah Al-Munir. Sebelum kita mula kitab ini, saya nak memperingatkan berkenaan dengan 10 Muharram. Berkenaan dengan 10 Muharram yang akan tiba tak lama lagi lah. Bila 10 Muharram kita? Hari ni berapa Muharram hari ni? Dua Muharram hari Isnin. Jadi lebih kurang, kalau tak silap 9 lah kan, 9 bulan Ogos, 10 Muharram. Sebab sekarang takwin dah tak boleh pakai dah. Dah pening tengok takwin pun belum betul-betul lagi. Jadi lebih kurang, maknanya kita tunggulah, cuba kira balik bila 10 Muharram tu. Antara yang sunat pada sekitar bulan Muharram ini adalah pertama, puasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah bulan Muharram, dan sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu ialah sembahyang pada waktu malam. Sembahyang Qiyamul Lail, pada waktu malam. Kita bangun pada waktu malam untuk solat. Kemudian didahului dengan puasa Tasu'ah, iaitu 9 Muharram. 9 Muharram pun sunat juga puasa. 10 tu yang utama. Kemudian sebelumnya juga adalah sunat, iaitu 9 Muharram. Kerana apa? Kerana untuk menyalahi golongan Yahudi yang hanya puasa pada 10 Muharram. So kita orang Islam selalunya mukhalafah, berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita akan puasa juga 9 dan 10. Kemudian juga meneruskan puasa sehingga 11 Muharram. Jadi 3 lah, 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram sunat puasa.
Puasalah kamu pada hari Ashura dan janganlah kamu menyerupai padanya dengan orang Yahudi. Puasalah kamu sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Jadi boleh kita nak puasa 9, 10 ataupun 10 sebelah, ataupun lebih baik 9, 10, 11 sekaligus. Itulah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, imam dalam mazhab kita. Moleknya kita puasa 3 terus, 9, 10, 11. Kerana secara umumnya kata Nabi, puasa di bulan Muharram adalah puasa yang terbaik selepas Ramadan. Itu yang biasa. Yang biasa orang tahu puasa 3 hari inilah. Yang kedua, bagi orang yang mengharapkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala melalui rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita boleh mengamalkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, iaitu hadis ini diriwayatkan bahawa barang siapa yang melapangkan, menyenangkan keluarganya pada hari Ashura, Allah Ta'ala akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Maknanya apa? Bulat pada 10 Muharram, tak kira lah malam tu ke ataupun pagi tu ke, cuma pagi tu hari kerja lah. Malam tu ke bawa anak-anak pergi makan. Makan apa? Makan yang tak biasa makan. Jangan makan babi pula lah. Makan yang tak biasa tu maknanya kita tak, kalau keluar makan biasa tom yam, nasi goreng, itu biasa. Ni keluar yang 10 Muharram ni kita makan yang jarang kita makan pada hari-hari lain. Wagyu. Daging wagyu ke. Dekat rumah saya tu ada burger wagyu RM50 satu. Beli untuk 7 orang anak dalam 350 baru. Satu malam makan. Pergi tu dekat Mangi, apa dia? Menate. Menate, pergi makan bawa anak isteri. Ni siapa yang melapangkan, menyenangkan ahli keluarganya pada hari Ashura, Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Hadis ni ramai, kalau nak orang nak petikai, ada orang petikai. Tapi ramai ulama yang mengamalkan hadis ini, dan ramai ulama yang merasai keberkatan dan benarnya hadis ini. Maknanya bila ulama tu dia jamu special lah anak dengan isteri dia pada 10 Muharram, maka pada tahun tu dia akan rasa lainnya rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni kita tak payah cerita secara spesifik lah, maknanya secara umum. Allah Ta'ala bagi kesenangan, Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi anak-anak dapat rizak yang terbaik, dapat sambung belajar tempat yang terbaik. Macam-macam lah rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi tu sepanjang setahun. Jadi amballah, iaitu pada 10 Muharram. 10 Muharram tu bawa anak isteri pergi makan yang special. Kalaulah kita malas nak keluar, order makanan yang special, makan kat rumah pun tak apa. Ini apa ni? Hanya melapangkan sahaja, menyenangkan dengan makanan. Ataupun kalau nak bawa pergi jalan-jalan pun okey juga 10 Muharram, tapi kena ambil cuti lah. Isnin ke? Isnin. Kalau Isnin maknanya boleh pada malam Isnin, iaitu hari Ahad malam tu, selepas maghrib tu boleh nak bawa belanja makan, ataupun pagi tu. Asalkan jangan Isnin malam. Isnin malam dah jadi 11 Muharram dah. Jadi yang tu boleh diamalkan. Ulama' banyaklah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama', bila ulama' melakukan amalan ini, dia cerita kelebihan yang dia dapat pada tahun itu. Setiap tahun dia amalkan, setiap tahun ada benda baru yang dia dapat. Jadi kita yakin dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan pendoman yang diberikan oleh hadis Nabi dan juga pengamalan oleh para ulama,
maka kita amalkan, insya-Allah ada perubahan dalam hidup kita. Jadi yang pertama puasa, yang kedua melapangkan ahli keluarga dengan berikan kesenangan yang tak biasa. Jangan bawa pergi tom yam tu biasa je. Bawa bagi anak makan, hari ni kita makan tak boleh lebih daripada RM10. Tu tak biasa jelah. Dia kena luar biasa lah. Bawa pergi hotel 5 bintang ke, biar tak sedap pun, tapi luar biasa luar biasa. Jangan bawa pergi mamak tu setiap tahun, setiap masa pergi. Jadi itu nak lagi luar biasa kita menjamu ahli keluarga, lagi insya-Allah Allah Ta'ala balas sepanjang setahun kita akan dapat kelebihan. Ahli keluarga ni sama ada kita, anak dan isteri, yang tu kita boleh bawa pergi makan, ataupun mak ayah kita boleh kirim duit, suruh dia orang pergi makan sedap-sedap. Ataupun adik-beradik pun boleh kirim duit, suruh dia pergi makan sedap-sedap. Tu semua terangkum di dalam ahli keluarga. Jadi amalkan, insya-Allah tahun depan, tahun ni lah, maknanya sepanjang tahun ni kita akan tengok kelebihan. Jadi tahun depan kita boleh audit lah. Awak dapat apa? Awak dapat apa? Dapat isteri baru. Tu kelebihan dia. Amin lah, amin. Rekod lah yang mana nak kata amin. Baik. Habis situ insya-Allah kita pakai amal. Selain pada bubur Asyura tu, boleh juga amal ini. Bubur Asyura buat sini. Tak, tunggu orang tak. Tak tahu lagi, insya-Allah. Baik, kita sambung kitab kita, faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faedah. Faedah ni biasanya dalam kitab-kitab ulama ni, biasanya dia menerangkan sesuatu yang penting, yang biasanya dia berkait dengan tajuk, tapi dia lebih kepada pendetailan dalam hal-hal kelebihan dan sebagainya. Jadi kalau ulama bila dia karang kitab, dia terlintas dapat ilham ke, ataupun dia jumpa satu hadis ke yang berkait, tu dia akan masuk di bawah faedah. Jadi sini faedah, ini suatu kegunaan. Faedah tu dah masuk. Faedah tu, ini suatu kegunaan. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Kenapa kata kalimah yang pertama? Kerana kalimah yang kita bincang ni pada sebelumnya, pada bulan 4 bulan 4 ke bulan 3, yang kita bincang pada sebelum ni, 2 kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 kalimah. Maka faedah yang nak diterangkan di sini, barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, tak cukup, tak habis, tak apa, tak sebut kalimah yang kedua, tak apa, cukup dengan menyebut kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah, yakni seorang yang mati, yang habis suara mulutnya dengan kalimat syahadah, nescaya dimasukkan akan dia ke dalam syurga, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ada seorang sahabat, dia dapat hadis daripada Nabi, iaitu siapa yang mati menyebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Maka sahabat tersebut dia simpan hadis ni. Simpan dia. Dia tak cerita kat orang. Sehingga kan sampai masa dia nak mati. Kalau tak silap Anas bin Malik. Saya lupa, mungkin lupa. Tapi dia simpan. Tahan, dia tak cerita pada orang. Sepatutnya sahabat bila dapat hadis, dia terus bagi tahu. Nak sebarkan ilmu, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka sahabat ni dia semangat, dia bagi tahu orang. Tapi sahabat ni bila dia dapat tahu hadis ni, dia simpan. Dia tak bagi tahu orang.
Kemudian bila dia nak mati, umur dah tua, dah uzur, baru dia riwayatkan, baru dia cerita hadis ni. Rupanya dia dapat dah hadis ni masa dia muda dulu. Sekarang dia nak mati ni baru dia cerita. Maka dia pun bagi tahulah, aku baru cerita hadis ni kerana aku risau. Dia pun kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau umat Islam tahu hadis ni, nescaya mereka akan jadi malas. Nescaya mereka tidak akan taat. Sebab apa? Oh, cukup mati la ilaha illallah masuk syurga lah. Maka dia pun simpan sampai dia dah uzur, baru dia bagi tahu hadis ni. Maka daripada dia mati itulah baru hadis ni start disebarkan dan sampai pada kita sekarang. Kenapa? Kerana kita tak nak ada orang Islam yang hidupnya memenuhi hawa nafsunya, mengikuti bisikan syaitan, tetapi pada sangkaan dia, oh, bila aku nak mati aku sebut la ilaha illallah, aku boleh masuk syurga. Tak nak ada sangkaan begitu. Jadi sebab itulah sahabat ni sampai begitu sekali dia simpan hadis ni. Maka sebab itu para ulama mengatakan hadis ni tak ada masalah, hadis ni sahih, dah betul akan jadi begitu. Cuma ulama bincang, adakah kalau orang tu dia ada dosa, dia mati menyebut la ilaha illallah, adakah dia terus masuk syurga atau macam mana? Ada ulama yang ambil secara zahir lah, secara literal, dia kata masuk syurga. Oh, kalau begitu senang lah. Tak juga. Sebabnya yang boleh melafazkan la ilaha illallah sebelum mati itu rezeki. Bila kita cerita rezeki, tak semua orang dapat. Cerita rezeki boleh anak kembar, tak semua orang boleh dapat. Cerita rezeki dapat 10,000 sebulan, tak semua orang boleh dapat. Cerita rezeki dapat nikah 4 orang sekaligus, tak semua orang boleh. Itu Indonesia je boleh buat begitu, Malaysia tak jumpa lagi. Jadi itu benda yang rezeki. Jadi kalau orang tu boleh lafaz la ilaha illallah, confirm dia masuk syurga. Itu ada satu pandangan. Tapi ada yang pandangan mengatakan dia sebut la ilaha illallah itu menunjukkan dia tu mati atas Islam lah. Tetapi kalau ada dosa, itu akan dibicarakan di akhirat. Dihisab, mizan, timbang dan sebagainya. Kemudian itu penentuannya di akhirat. Cuma bila dia sebut la ilaha illallah, matinya jelas sebagai seorang Islam. Kerana kita takut mati sebagai Islam, tapi di sisi Allah kufur. Kenapa? Kerana ada satu istilah yang kita panggil zindik. Zindik ini orang yang orang nampak dia Islam, tanya isteri dia, dia kata solat. Kalau tanya orang kampung, dia kata pergi berjemaah, bayar zakat. Tapi sebenarnya dia dalam hatinya ada kekufuran. Ada kekufuran ni macam-macam lah. Dia pertikai Allah, dia persoalkan takdir sehingga menidakkan Allah dan sebagainya, macam-macam. Maka orang begini boleh jadi ada yang menyebabkan kata-katanya menyebabkan dinilai kufur, ataupun perbuatannya dinilai kufur, ataupun hati dia, etikad keyakinan dia yang menyebabkan dinilai kufur. Siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada penilaian orang biasa, manusia, orang sekeliling, dia Islam. Maka orang begini kemungkinan mati tak sempat, tak boleh mengucap la ilaha illallah. Masa saya sekolah rendah lagi, saya selalu dengar cerita ustazah cerita, orang akan mati mengikut apa yang menjadi kebiasaannya. Dia akan mati mengikut kebiasaannya. Kalau dia selalu mengucap la ilaha illallah, insya-Allah dia akan mati dengan mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau dia mati dengan duk maki hamun, maka orang duk mengajar la ilaha illallah, dia duk maki hamun. Duk sumpah sana, duduk sebut lafaz-lafaz perkataan lucah dan sebagainya. Maka kalau begitu risau juga kita. Dan ustazah ceritalah, ada seorang tu, tak tahu cerita betul ke tak, tapi cerita ni masyhur lah. Ada seorang peniaga ikan, dia bawa motor, dia isi belakang tu ada kotak, dalam tu ada ikan. Jadi dia akan lalu kampung dia, dia laung lah. Ikan selas sekilo RM10, contoh. Ketam sekilo RM20, udang sekilo RM1.
Murah dia jual. Jadi dia duduk lawan benda tu je setiap hari. Dah dia berniaga benda tu. Maka bila satu masa dia terlanggar kemalangan, dia jatuh dengan darah semua, orang ajar pakcik mengucap la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Dia pun kata selah sekilo RM10, ketam sekilo RM1, udang 4 kilo RM4. Duk sebut benda tu sampai mati. Oh, risau juga kita macam tu. Risau juga. Sedangkan kalimah la ilaha illallah ni boleh dilafaz tanpa gerak bibir. Sebab tu orang nazak macam mana sekalipun, orang yang tak boleh cakap macam mana sekalipun, dia sepatutnya boleh melafazkan la ilaha illallah. Kata orang nazak, la ilaha illallah, boleh dengan bibir tak bergerak sikit pun. Sebab makhraj dia ataupun makhraj la ilaha illallah ni hanya guna lidah saja. Kalau ba guna bibir, kalau mim guna bibir, kalau ta kena guna gigi sekali. Tapi kalau la ilaha illallah, lidah sahaja. Lidah sahaja paling mudah sepatutnya. Tapi kalau orang tu dah kelu lidah, cukup dengan hati tak ada masalah. Tapi kebiasaannya orang setara mana nazak sekalipun, dia boleh mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau dia tak direzekikan mengucap la ilaha illallah, itu kita kena risau banyak. Risau banyak, terutama anak, isteri, ibu bapa kita. Kenapa ayah aku tak boleh ni, apa salah ni? Kena fikirlah, ikhtiarlah macam mana pun. Jadi orang yang mati dengan habis suara mulutnya, maknanya kalimah tak akhir, dia boleh minta dahaga ni tolong bagi air, boleh dia minta. Lepas tu last sekali bila dia batuk-batuk, kemudian orang kata mengucap ni cukup la ilaha illallah, jangan tambah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ajar begitu penatlah. Kita nak mengajar orang pun kena belajar. Boleh nak mengucap asyhadu la ilaha illallah tu boleh. Kita yang hidup senang nak lafaz. Orang yang nazak ni payah. Orang yang nazak ni payah. Lagipun tuntutannya adalah kalimah la ilaha illallah sahaja. Jadi kita yang nak ajar lafaznya la ilaha illallah. Jadi orang yang mati habis, makna bila dia sebut la ilaha illallah, habis nafas dia, habis roh dia tercabut. Maka itulah kalimah yang terakhir. Maka kata di sini, seseorang yang mati yang habis suara mulutnya dengan kalimat syahadah, nescaya dimaksudkan akan dia ke dalam syurga sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Oleh itu sayugialah bagi orang Islam, sayugia ni makna mestilah bagi orang Islam yang menunaikan segala kewajiban Allah sebagai wajib ain, fardu ain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dan menjauhkan segala larangan yang ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah. Sayugi wajiblah. Wajib tu makna mesti kita orang Islam yang jenis taat. Solat kita solat, zakat kita bayar, kewajipan semua kita buat, perkara yang ditegah kita hindari. Semua kita ni buat perkara yang baik, tinggal perkara yang larang. Maka hendaklah dia membanyak ia orang-orang tadi tu akan menyebut la ilaha illallah. Banyakkan sebut. Kenapa banyak sebut? Yakni berzikir dengan ikhlas serta mulahazah ia akan maknanya. Kena faham, kena mendalami, kena menghayati makna la ilaha illallah. Habis tu makna la ilaha illallah apa dia? Kita dah bahas tu bulan 3 tahun ni lah. Bulan 3 tahun ni kita dah bahas. Yang belah atas pada faedah tu dah bahas dah. Apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammad Rasulullah. Daripada kalimah la ilaha illallah ada istighna dan iftikar. Dalam istighna ada beberapa sifat, ada iftikar beberapa sifat.
Maka orang yang mengucap la ilaha illallah terkandung di dalamnya 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sebut la ilaha illallah, dia yakin la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang sebenar-benarnya, yang selayak-layaknya melainkan Allah. Orang begitu, mulahazah dia dengan makna la ilaha illallah. Maka orang ini mesti dia pertama banyak menyebut la ilaha illallah, zikir dengan ikhlas. Orang tu zikir kuat-kuat tak ikhlas tu ustaz. Tak. Ikhlas ni dalam hati. Ikhlas ni dalam hati. Kalau kita nak kira dengan ikhlas tak ikhlas, tak ada imam lah. Tak ada ustaz mengajar. Apa? Mengajar dapat pahala. Kalau mengajar orang kata kita pandai pula, tak payah mengajar. Kalau jadi imam, orang kata kita lebih pula. Nanti tak ikhlas. Tak payah jadi imam. Lepas tu siapa jadi imam? Jadi tak boleh kita nilai ikhlas orang, tak boleh. Tak boleh nilai orang ni ikhlas dah, orang ni tak ikhlas. Tak boleh. Ada satu orang, saya buat program pengajian. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Jadi ada yang berbayar ni, ada satu makcik ni, dia tolong kira berapa kita dapat. Tak ada kerja dia. Dia kira yuran RM50. Kalau 100 orang masuk, ustaz dah dapat RM5,000. Ni penunggang agama ni. Lah dia tolong kira. Dia kira sale, dia kira berapa dapat. Best lah. Dia tak kira berapa komitmen, berapa kos lepas, berapa yang kita kena tanggung untuk bayar iklan, contohnya Facebook Ads, ataupun masuk dalam surat khabar, ataupun masuk dalam TV dan sebagainya. Berapa kos tersebut dia tak kira. Ada kawan saya, dia buat satu kelas yuran RM10. Yuran RM10. Yuran RM10 ni tak boleh tampung. Mana ramai peserta dia. Peserta dia dalam 2,000. So kalau kita kira kasar, RM10 darat 2,000, RM20,000 dah. Tapi kos yang dia buat FBX, iklan di dalam Facebook, yang kita pakcik-pakcik ni buka Facebook, baru nak tengok video, tiba-tiba ada iklan. YouTube ke, baru nak tengok video, acap pula iklan dia, marah kita. Yang tu, iklan tu, maka orang yang buat iklan ni kena bayar. Berapa banyak-banyak tu. Jadi nak dapat 2,000 peserta ni, iklan dia memakan belanja lebih RM10,000. Yuran RM10. Lepas tu nak bayar macam-macam lagi lah. Bil, kaki tangan, sewa tempat, nak beli barang-barang dan sebagainya. Banyak lagi nak kena bayar. Designer ke apa ke, nak kena bayar banyak lagi. Tanya program ni untung ke? Dapat RM20,000 mesti banyak untung. Tak ada untung pun. Dah buat apa? Untuk dakwah. Sebab kalau percuma, orang tak hargai. Kita buat satu program percuma di surau ni, kita buat satu program percuma untuk jemaah, tak ramai pula datang. Cuba buat program bayar RM10. Solat mengikut sunnah Nabi, RM10. Ada sedia makan, ada CJ. Penuh surau. Lain. Kalau dia dah daftar sekalipun, kalau percuma, dia fikir tak pergi pun tak apa. Ada tetamu, tak apa, tak pergi. Isteri ajak pergi pasar gitu, tak apalah, tak pergi. Tak kena bayar kan? Tapi kalau kena bayar, dia ada rasa bertanggungjawab, komitmen untuk dah hadir. Jadi kalau orang nak kerja nilai secara zahir, ni penunggang agama, ni tak ikhlas, ni macam mana, bolehlah. Cuba bincang, cuba tanya. Betul ke begitu? Jangan kita mudah-mudah menghukum orang. Yang menghukum orang secara zahir, apa yang dia nampak itu dia panggil su'uzon, buruk sangka. Jadi buruk sangka ni tak ada lain lah dosa. Buruk sangka ni asal sumber umbi akar bagi dosa-dosa yang lain.
Daripada buruk sangka dia boleh fitnah orang, daripada buruk sangka dia boleh mengumpat orang, daripada buruk sangka dia boleh benci orang. Padahal dia tak tahu orang tu macam mana tak tahu. Jadi itulah, kita jangan nak hukum orang yang zikir kuat, baca Quran kuat tu tak ikhlas. Ikhlas ni dalam hati. Kita tak tahu ikhlas orang tu macam mana. Tak tahu. Kalau nampak sangat pun kita tak boleh hukum orang. Sebab Nabi larang, iyyakum wazzan, hati-hati kamu dengan zon. Kerana banyaknya zon itu, kebanyakan zon itu adalah dosa. Kebanyakan zon itu membawa kepada dosa. Jadi ikhlas ni tak kira lah, biarlah orang tu zikir. Kita tanya diri kita zikir ke tidak. Jadi mengucap la ilaha illallah ni banyak-banyak, iaitu berzikir dengan ikhlas serta mulahazah, ia akan maknanya dan mulahazah akan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia. Jadi kalau mengucap cukup la ilaha illallah. Nak ajar yang penting biar dia lafaz dulu la ilaha illallah. Yang tu yang penting. Kemudian nampak ada gagah lagi tu, boleh mengucap lagi tu, baru ajar Muhammadur Rasulullah. Sebab Muhammadur Rasulullah ni dia payah sikit. Bibir nak kena sebut mim tu kena rapat bibir. Kalau orang yang nazak tak boleh dah. Dia dah haga, kering, tekak, tak boleh nak bergerak bibir. Jadi setengah orang boleh sebut Muhammadur Rasulullah, tapi kalau orang yang terlalu nazak, dia tak boleh sebut. Maka kalau orang tu ada lagi kekuatan, gagah lagi nak sebut, boleh ajar Muhammadur Rasulullah, boleh ajar. Tapi yang memadai la ilaha illallah sahaja. Memadai cukup dah la ilaha illallah. Tapi nak tambah, kalau orang tu gagah lagi, boleh Muhammadur Rasulullah. Tapi untuk sebelum mati, itu nak mati tak apa dah. Sebelum mati ni kita kena banyakkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Muhammadur Rasulullah ni penyempurna kepada zikir la ilaha illallah. Kata guru saya, sekalipun kita hanya zikir kan, kalau di surau bila zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak sempat sebut Muhammadur Rasulullah. Sekalipun zikir tahlil ke, nyatik ke, kenduri arwah ke, kita sebut la ilaha illallah tu, dalam hati Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, dalam hati Muhammadur Rasulullah. Jadi biar lafaz gitu. Bagi orang yang selalu berzikir, senang. Bila sebut la ilaha illallah, hati dia terus terlintas Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita yang jarang zikir ni payahlah. La ilaha illallah kena diam dulu. Kena baca pula dalam hati Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Orang lain dah habis 100, dia baru 50. Lambatlah. Sebab tu dia kata kena zikir, selalu zikir. Kena sebut juga la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, supaya sempurna berzikir dengan dia. Kerana demikian itu suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik dan besar pahalanya, sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Akan demikian itu, kenapa dia tak bawa hadis? Kerana ni kitab akidah. Kitab akidah. Jadi kebiasaan para ulama, dia bila susun kitab ni, dia ikut keutamaan. Kalau kitab hadis, dia akan datangkan hadis sanad penuh, matan penuh, ataupun dia bawa secara potongan-potongan. Tapi kalau kitab fiqh, dia akan bahas hukum je lah. Dan setiap hukum tu ada dalil dia, cuma tak didatangkan dalil. Kalau datang dalil, dia tebal kitab tersebut. Maka begitu juga kitab ni, dia hanya kata buat perkara ni, amal perkara ni, kerana ia datang daripada hadis yang sahih. Cukuplah kita yakin dengan ulama. Orang sekarang dia tak yakin dengan ulama, dia tanya mana hadis, mana dalil. Ni betul tak ustaz ni kata, ni betul tak pengarang kitab kata begini. Jangan begitu. Orang Melayu dahulu dia yakin dengan ulama. Dia yakin dengan ulama. Tambah-tambah ulama dulu wara, fiqh, alim dan sebagainya. Maka orang Melayu dulu begitu hatinya terpaut dengan ulama, sampai kalau nak menamakan anak pun dia akan tanya ulama. Nak bagi nama pada anak, dia akan tanya ulama. Ni anak saya ni baru lahir pukul 9 pagi.
hari sekian. Nak bagi nama apa Tok Guru? Tok Guru pun kata bagi nama Abdullah. Dia letak nama Abdullah. Kita sekarang, anak-anak kita sekarang, cucu kita, nama ambil daripada kitab juga. Kitab novel cinta. Pelik-pelik nama. Tak tahu daripada mana sumber nama. Jadi orang, kalau budak-budak terbesar nanti dia nak nikah, pasangan dia tanya, nama saya Farishana. Oh, dah apa maksud nama awak? Saya dah cari dalam 7 kitab, tak ada maksud nama saya. 7 kitab tak ada maksud nama saya. Tu jadi tu. Jadi begitu. Sebab apa? Sebab nama ambil daripada novel. Memanglah nak orang penulis novel tu dia fikir nama, dia campur-campur. Ni nama ni. Nampak moden lah nama tu. Nama kalau kita nak modernkan tulisan, itu tak ada masalah, terpulang. Nak modernkan tulisan tu, Khadijah namanya, tapi dia eja Khadeeijah. Tak apalah nak modernkan ejaan, asalkan ada makna, ada sandaran kepada orang-orang yang soleh dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi jangan sampai namakan anak dengan tak ada maksud. Kalau rugilah. Rugi sebab nama ni antaranya adalah doa dan harapan ibu bapa. Kalau namanya tak ada makna, ibu bapa tak ada harapan pada anak dia tu. Dia tak harap apa-apa. Contoh kalau macam nama anak sulung saya Raisah, ketua. Sebab dia sulung. Dia sulung, dia akan jaga, bimbing adik-adik dia. So kita ada harapan begitu. Ataupun ada orang dia letak nama anak dia Amir, pemimpin. Dia harapkan dia jadi pemimpin dan sebagainya. Ada harapan ibu bapa di situ. Orang moden zaman sekarang ni, dia tak ada harapan pada anak dia. Yang penting nama anak dia sedap dengar, panggilan yang sedap. Lepas tu anak dia sambung Azhar, sambung luar negara Arab. Nak eja nama Arab pun orang tak tahu nak eja macam mana. Eja nama apa, nak eja nama tak tahu. Kalau Farah ada maksud, kalau Sarah, Maisarah ada maksud. Maisarah maksudnya kemudahan, kesenangan. Tapi kalau nama pelik-pelik, nama-nama yang diambil daripada novel, jadi cantung-cantung ni, jadi nama dia, yang ni tak ada maksud. Nak eja dalam bahasa Arab pun tak tahu. Tak tahu. Guna zai ke za, ataupun guna sin ke shin, tak tahu. Sebab apa? Nama yang tak ada maksud. Janganlah rugi kita. Rugi. Jadi itulah bila kita meletakkan hadis, ada sebab dia. Tapi tak diletakkan hadis, cukup dengan kefahaman yang dibawa di dalam kitab-kitab itu sudah ada. Sebab tu dia kata sini, tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih akan demikian itu, cukup memadai. Kita percaya pada ulama. Ulama dia ada ilmu yang sangat luas, kefahaman yang sangat dalam. Jadi kalau kita serahkan urusan agama kepada ulama, tanya ni kalau nak buat begini macam mana, ulama bagi panduan, insya-Allah ada keberkatan yang sama. Ada keberkatan yang sama. Macam dulu masa ayah mertua saya pun, dia lahir, ada kawan dia lahir anak, dia tanya, anak ni nak bagi nama apa? Dia tanya. Padahal kawan dia lah. Tapi dia tanya sebab ayah saya pun ustaz juga. Jadi dia tanya, dia pun bagi nama, ayah saya bagi nama Fathullah. Fathullah. Bila ulama bagi nama, dia ada maksud, ada kelebihan, ada keberkatan, insya-Allah. Tapi kalau kita sendiri reka-reka pusing-pusing nama, tak ada maksud lah. Uzumaki Naruto, nak lagi cari maksud apa? Jadi tak payahlah, jangan kita buat perkara begitu. Dah masuk tu? Dah. Okey, insya-Allah kita sambung nantilah. Sambung lagi. Kita nak sambung ni? Azan dulu ke macam mana? Azan dulu kita habiskan sampai bawah ni.
Dan janganlah dia masuk bab lain sebenarnya ni. Sepatutnya sambung bulan apa pada pertemuan akan datang. Dia kaji panjang ni. Tapi tak apalah, kita baca ya. Dan janganlah dalam faedah ni habis dah yang pertama. Faedah yang pertama, mati itu mestilah mengucap la ilaha illallah. Itu faedah yang pertama. Dan janganlah, ini faedah yang kedua, dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawaan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama, yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir tahlil dan menerima tarikah-tarikah dengan bermacam-macam tarikah, dengan sangka mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajipan yang diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kerana itulah ada yang menerima tarikah dan bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu, dan ada pula yang menerima tarikah dan bertahlil bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan yang helat dengan tidak ada haram. Dan ada pun yang menerima tarikah dan bertahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Ni banyak ni cerita pasal tarikah. Tarikah ni antara zikir utamanya la ilaha illallah. Cuma jangan kita tertipu dengan tarikah yang salah. Tarikah ni makna dalam bahasa Melayu kita kenali sebagai tarikat. Tarikat ni yang pertama kita kena tahu, dia adalah satu usaha untuk membersihkan hati dan menyempurnakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni termasuk rukun Islam, rukun di dalam Islam. Iaitu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, yang ketiga rukun ihsan. Maka rukun ihsan inilah
yang diajarkan akhlak, yang diajarkan adab, dan semua ini sebenarnya terangkum dalam ilmu tasawuf. Maka tarekat adalah untuk orang itu terdidik, masuk di dalam satu kumpulan yang memfokuskan dalam mendidik hati, mendidik perangai kita, membuang nafsu-nafsu yang kita tak nak, menghilangkan perkara-perkara yang syubhat. Itu tujuan tarekat. Dan merajinkan, mendisiplinkan diri kita untuk sentiasa berzikir dan beramal. Sebabnya kalau kita berseorangan boleh, tak ada masalah. Kita amalkan yang mana ada dalam Al-Quran dan hadis, yang kita yakini dan sebagainya, tak ada masalah, boleh. Cumanya berbeza dengan orang yang berkumpulan. Dia akan lebih istiqamah, ada semangat dan komitmen yang dia berikan. Maka tarikah itu tidak ada salah pada asalnya, dan ada banyak tarikah yang betul. Contohnya tarikat Syuzuliyah, tarikat Qadiriyah. Qadiriyah ni tarikat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua orang kenal. Tarikat Naqsyabandi, ada tarikat macam-macam, Ahmadiyah dan sebagainya. Yang terbaru ni yang agak menjadi kontroversi adalah tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Yang tu tahun 2000 diharamkan, kemudian tahun 2020 dihalalkan. Kenapa diharamkan? Kerana ketika itu orang-orang yang mengkaji cenderung untuk mengharamkannya. Kemudian diulang kaji, dikaji balik. Maka bila dikaji balik, dibawa kertas kerja pada Muzakarah 116. Kemudian dibuat pembentangan khusus pada 117 Muzakarah yang ke-117. Maka keputusan Muzakarah bersetuju. Ni ulama-ulama di Malaysia ni, pakar-pakar di Malaysia ni bersetuju untuk menarik balik hukum haram dan membenarkan ahli-ahlinya mengamalkan tarikat ini. Jadi itu tidak ada masalah. Ini urusan ulama. Kita tak payah petikai lah. Kita tak ada kerja, tak ada kemahiran, tak ada penguasaan ilmu untuk kita nilai. Tak ada. Jadi kita serah. Bila ulama pemerintah telah buat hukum, maka kita ikut. Yang tak setuju tu ada kepentingan dia lah. Ada sebab dia lah. Apa yang dia nak, kenapa dia nak haramkan, kenapa dia tak setuju, macam-macam. Yang benda-benda lain tu sengaja je ditimbulkan, tetapi yang asas tu dia nak petikai. Kerana apa? Kerana dengan disesatkan yang ni, dia boleh kait dengan banyak lagi. Dia boleh kaitkan dengan ulama' ni, sesat juga. Dia boleh kaitkan lagi dengan banyak hukum lagi, tabarruk, tawassul, istighosah dan sebagainya. Dia boleh sesatkan banyak lagi. Dengan satu yang disesatkan, maka yang lain dia boleh kaitkan lagi. Jadi sebab itu, bila dikaji balik, diulang balik kajian tersebut, maka keputusan memutuskan untuk dibenarkan. Jadi tarekat ni tak ada masalah. Cuma ada beberapa golongan yang tertipu. Dia ingat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu, kelebihan yang dia dapat itu daripada Allah, karamah. Rupanya kelebihan yang dia dapat itu tipu daya daripada syaitan. Maka bila dia dah tertipu dengan syaitan, mudahlah dia untuk mengikut bisikan syaitan. Maka adalah tarekat-tarekat yang sesat. Walaupun dia berzikir, bertahlil, mengucap la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah 10,000 sekalipun, tapi oleh kerana dia dah tertipu dengan syaitan, maka datanglah perkara-perkara yang merepek, yang menyalahi agama. Contohnya apa ni? Contohnya macam dia menyangka bahawa ilmu tarekat tu ilmu yang paling tinggi, lebih tinggi daripada kewajipan yang lain. Orang solat, alah biasa tu, aku tarekat lagi hebat. Tarekat ni nak bersih hati daripada sombong. Tiba-tiba bila dia tarekat, dia jadi lagi sombong. Ni tertipu dengan syaitan. Jadi jangan kita jadi begitu. Dan antaranya lagi, orang yang bertahlil, berzikir, bertarekat, tidak sembahyang 5 waktu. Tak sembahyang. Pasal apa? Dia rasa dia duduk zikir ni lagi banyak,
lagi besar pahalanya, lagi utama daripada solat 5 waktu. Ni tak boleh, ni salah, tertipu dengan syaitan. Walaupun tok guru dia tu boleh berjalan atas air. Jalan atas air ni tak pelik. David Copperfield berapa kali dah jalan atas air? David Blaine duk berjalan atas udara berapa kali? Tak pelik. Boleh guna silat mata, boleh guna sihir, boleh guna jin, boleh macam-macam. Jadi jangan tertipu. Yang karamah Allah Ta'ala bagi ni, para wali dia beribadah bukan kerana nak karamah. Bahkan ada para wali takut bila diberikan karamah. Kita zikir sebab nak berjalan atas air. Jauh tu, jauh. Ada orang berzikir pasal apa? Kerana dia nak suruh orang tengok muka ni ada cahaya. Mana ikhlas? Mana ikhlas? Duk mana ikhlas yang sepatutnya ada dalam amalan tasawuf dan tarekat tu? Jangan tertipu. Dan lagi ada yang berzikir tapi bercampur bau di antara lelaki dan perempuan yang tidak mahram. Jadi bercampur kan, boleh berlaku bersentuhan, boleh jadi mata memandang dan sebagainya. Maka ini menyebabkan ada perkara yang melanggar syariat di dalam suatu majlis zikir. Maka itu tidak dibolehkan. Begitu juga ada yang berzikir dengan dalam gelap sehingga nampak tok guru dia datang. Tok guru dia mati lama dah, tok guru dia datang. Bagi nasihat ke, cerita ke apa ke, nampak tok guru dia datang. Tapi masalahnya yang tok guru dia datang tu membawa perkara yang sesat. Tok guru dia datang kata, kamu pergi kat rumah Haji Saleh tu, pergi ambil pokok rumah dia. Pokok tu ada keberkatan. Dia duk ambil pokok orang tu curi. Curi mana ada dalam tarekat. Walaupun nak keberkatan macam mana, tak boleh. Jadi sebab itu kena jaga-jaga. Dan juga ada tarekat yang macam mana? Ada tarekat, dan ada pun yang menerima tarekat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama, serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum-hukum agama itu adalah ilmu kulit yang tidak berguru, yang tidak berguna. Ada juga begitu. Dia rasa dia makrifat, dia rasa dia capai ilmu hakikat. Maka orang yang duk belajar kita ni belajar kulit je ni. Aku ni sampai dah tahap hakikat, melihat hakikat dah. Aku tak tengok dah benda-benda syariat ni. Benda-benda syariat ni untuk orang-orang biasa dah, bukan untuk aku dah. Memandang rendah orang tu, bukankah itu sifat mazmumah yang tercela, terkeji? Macam mana orang yang capai makam tinggi tapi masih ada sifat terkeji di dalam hati? Itu tertipu dengan syaitan. Tertipu dengan iblis. Jadi iblis ni kadang-kadang dia bui orang, bagi orang tu nak ibadah bagi, tapi ibadahnya dalam keadaan sombong, ibadahnya dalam keadaan lupa, lalai pada Allah, ibadahnya dalam keadaan riak. Dia bagi ibadah. Ada pula orang dia tak bagi ibadah. Iblis ni dah bijak. Dia bijak pada kita. Kerana dia hidup lama, pengalaman dia lama. Dia makan garam lagi banyak daripada orang tua. Iblis tu. Jadi dia kata orang mengaji agama ni adalah ilmu kulit yang tidak berguna, dan dengan tahlil itulah terangkatlah martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah, yakni martabat ketuhanan. Dia duk sangka, dia duk zikir banyak tu, sampai dia ni naik martabat kamaliyah, naik lagi martabat sampai uluhiyah, jadi Tuhan dia. Bersatu dengan Tuhan. Ini ajaran hululiyah. Bersatu dengan Tuhan ke, jadi Tuhan ke, sehingga dia rasa dia dah mencapai tahap yang tertinggi. Ini ajaran yang membawa kepada kesesatan. Kita tak nak begini. Tarekat dia tak pernah ajar benda-benda macam ni. Tapi orang yang sangka begitu, maka orang beginilah yang sebenarnya tertipu dengan amalan sendiri, tertipu dengan usaha sendiri. Patutnya dia buat itu, makin dia banyak zikir, makin dia banyak ibadah, sepatutnya makin sesuai dengan syariat.
ikut syariat. Sebab syariat ni basic. Kalau orang yang menyalahi basic, dia menyalahi segalanya. Kita kata pakai pakaian yang cantik apa semua, okey, tapi basicnya tutup aurat. Pakai yang cantik macam mana pun, yang mahal macam mana pun, yang mewah macam mana pun, kalau tak tutup aurat, haram. Jadi basic kena betul dulu, baru boleh kita nak pergi jauh. Jadi orang yang sampai kononnya capai tahap ketuhanan, ni tak boleh. Ni ajaran sesat. Ni ada sekarang, ada di Johor satu, di Kedah satu, ada ajarannya sesat. Kononnya menyatu dengan Tuhan. Kerana kononnya Allah ni tak ada. Allah ni satu pangkat untuk orang-orang yang mencapai tahap di dalam ilmu tarikat. Ni mengarut semua. Masalahnya bila dia buat live di YouTube dan sebagainya, beribu orang tengok. Ustaz yang duk mengajar bab haid, darah haid, 20 orang je tengok. 20 orang tu isteri dia tengok 5 kali, anak dia tengok 2 kali. Lepas tu dia sekali, dia yang tengok banyak kali. Sedap juga aku ceramah. 20 view orang. Orang yang dok cakap benda-benda mengarut ni, mak lepak ke apa hizam, wan hizam ke apa, semua tu itu telah difatwakan negeri-negeri bahawa sesat. Tapi penuh video dia, ramai pula, beribu orang tengok. Diharamkan bawa pergi rumah, suruh mengajar dekat rumah. Ni jangan, berhati-hati gitu. Kerana orang-orang begini bukan membawa kepada kebaikan, tapi membawa kepada kesesatan. Dan apabila sampai martabat itu, sampai kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang dan puasa, dan tidak belaka-laka daripada perkara yang ditentu wajib, dan tidak lagi haram segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tok Guru ni duk tidur dengan bini orang ni tak apa, Tok Guru. Saya ni martabat tinggi dah. Semua isteri orang tu halal bagi saya. Sedap dia. Pengikut pula tak asuk. Tok Guru dia kata, siapa yang menghantar isterinya pada malam Jumaat, maka isterinya boleh pilih mana-mana syurga. Hantarlah isteri dia. Boleh buat tidur siap untuk isteri dia, nak suruh isteri dia masuk syurga. Tidur dengan Tok Guru. Itu mengarut tu. Mengarut. Benda yang haram dihalalkan, benda yang halal diharamkan. Jadi perkara-perkara ini berhati-hati. Jadi dia tak perlu ikut perkara yang wajib, tak perlu lari mencegah diri daripada perkara haram, kerana sudah jadi uluhiyah, jadi Tuhan dah, ada sifat ketuhanan dah. Maka semuanya puak yang tersebut itu puak-puak yang mubtadi', dal, puak-puak yang bid'ah dan sesat. Bid'ah di sini bid'ah sesat ni. Pasal apa? Kerana dia menyalahi syariat. Yang kita kata bid'ah hasanah tu tidak menyalahi syariat. Baca Yasin malam Jumaat tak menyalahi syariat. Baca Al-Mulk selepas Isyak tak menyalahi syariat. Tapi kalau yang perkara-perkara ini menyalahi syariat, maka orang ni mubtadi' yang sesat. Yang menyesatkan ia akan orang-orang awam dan puak yang sudah jadi murtad, wal iyazu billah. Ni kita kata ni, dia duk beramal, banyak amal dia, zikir dia setiap hari lebih pada kita 100,000. Dia order tasbih khas, satu pusingan 10,000. Lilik habis pada duk gini, pusing zikir dia. Lebih zikir dia pada kita. Dia anggap dia tu mulia, banyak pahala, tapi rupa-rupanya dah keluar daripada Islam. Ni kita takut ni, zindik ni. Ni zindik ni. Sebab tu kita nak kalau boleh mati mengucap la ilaha illallah. Sebab paling kurang orang mengucap la ilaha illallah sebelum mati tu, jelas dia mati atas dasar, atas Islam, atas agama Islam. Itu kita nak. Wallahu alam. Kita sambung bab tarekat ini pada masa akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.